Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni pagi ni kita ada kelas pembuatan roti. Jadi kamu tak bawa balik file kan? Jadi tak apa, cikgu akan bagi nota, kamu cuma salin dalam inilah dalam apa buku latihan pembuatan roti kan. Cikgu ada minta kamu sediakan seorang satu, betul tak? Okey, last kita buat hari tu memang sebelum puasa. Time puasa kita tak buat. Sebelum puasa tu kita ada buat yang kelas online tu, kita ada masuk sikit pasal penyediaan bahan. Okey, sekarang ni kita akan masuk tajuk seterusnya lah, iaitu melakukan penyediaan bahan. Okey, untuk tajuk ni kita akan lebih, jadi kamu dah tahu dah apa ni nak buat ban ni macam mana kamu dah buat roti apa semua tu kan. Benda dah kamu dah praktik, tapi cuma dari segi teori tu tak ada, dari segi kelas tu tak ada. Kamu hanya buat amali saja. Okey, kita masuk seterusnya, iaitu kita tengok. Okey, di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat pengetahuan tentang kaedah mengadun duh roti. Selama ni kamu buat je, tapi kamu tak tahu kaedah yang kamu pakai tu kaedah apa. Kamu hanya buat saja kan. Jadi kita akan belajar lah apa yang kaedah kita buat selama ni. Benda ni penting supaya nanti bila kata ada siapa-siapa tanya, okay, macam mana buat duh roti kan. Dia ada kaedah dia, apa yang kaedah yang kita gunakan. Okay, seterusnya kita tengok kaedah penyediaan ban. Jadi ada dua duh yang kita belajar sebenarnya, iaitu pertama duh lurus, satu lagi adalah sponge ataupun spine. Yang bentuk spine. Okay, kita tengok apa beza duh lurus ni dengan duh yang jenis spine ni. Sponge atau spine lah. Okay, kita tengok kaedah duh lurus. Okay, definisi dia, semua bahan digabungkan dalam satu kaedah dan duh yang dibakar semakin menaik. Okay, macam kata kaedah duh lurus ni, semua bahan kita gabungkan sekali. Yeast, tepung, gula, semua bahan digabungkan sekali. Kemudian bila dah masak, bila nak masak tu baru duh tu akan naik. Okey, ramai pembuat roti membuat produk yang kualiti dengan menggunakan kaedah ini. Walau bagaimanapun terdapat kemungkinan yeast mungkin tidak sama rata dalam adunan sekiranya menggunakan yeast juga. Salah satu kelemahan menggunakan kaedah duh lurus ni, bila mana kita campur bahan semua, campur kita gaul dan kita adun dan sebagainya, kemungkinan yeast tak kembang ataupun yeast tu dia bermasalah. Okey, oleh itu adalah lebih selamat untuk campurkan yeast secara berasingan dengan sedikit air. Sebab tu kalau setengah kita pakai, kita bagi yeast kembang dulu, campur dengan air, campurkan yeast dengan air sampai kembang dulu, baru campur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi yang kamu selalu duk buat yang menggunakan donat tu apa semua tu, kamu duk guna ni lah, duh lurus ni lah. Maksudnya kita campur semua bahan kan, tapi cumanya sebab nak bagi yeast tu kembang dulu, kita kita campur yeast dengan air bagi dia berbuisat, lepas tu baru kata kita campur bahan lain kan. Okey, itu adalah duh lurus. Okey, kita tengok contoh langkah penyediaan duh lurus. Yang pertama, semua bahan-bahan dimasukkan ke dalam mangkuk pengadun. Yang ni dia terus masuk dalam mixer. Masuk mangkuk pengadun tu. Kemudian di atas meja duh dicanaikan menjadi bentuk bulat. Kemudian duh yang telah kembang duh yang telah kembang bersedia untuk peringkat seterusnya, iaitu membentuk. Okey, pada peringkat ni gunakan duh lurus ni. Okey, mula-mula kita dah campur bahan semua, kita dah adun dalam mesin pengadun, kita canai. Lepas kita bentukkan duh tersebut untuk kita rehatkan kan. Okey, kalau kamu tengok proses ni, apa yang kamu terbayang dekat fikiran kamu? Kamu pernah buat betul tak benda ni? Kamu dah buat selalu tapi kamu tak tahu
itu adalah jenis dough apa yang kita buat. Kita hanya buat je tapi tak tahu kita buat jenis apa. Jadi sekarang ni kamu tahu ini dinamakan teknik kaedah penyediaan dough lurus. Okey. Seterusnya kamu tengok kaedah sponge atau spine. Okey, definisi dia, proses membuat roti dua peringkat. Pada peringkat pertama, spine dibuat pada dan diperak dalam satu tempoh masa. Pada peringkat kedua, spine ditambah dengan pada bahan-bahan lain yang dikenal sebagai dough akhir. Okey, dalam penggunaan ini sinonim bagi spine adalah starter yeast atau yeast pra penyampaian. Okey, macam tadi dough lurus dia campur semua bahan dalam dia campur semua bahan dalam mesin pengaduan, tapi untuk dough spine ni dia bagi yeast tu naik dulu. Bagi yeast naik baru bubuh bahan yang lain. Maksudnya ada dua peringkat lah. Ada dua peringkat. Okay, apabila ia menjadi buih dalam jumlah yang dapat dilihat dan menjadi pecah di permukaan, dan spine akan mula jatuh. Sekiranya ini berlaku, ia dikatakan sepati dan sedia untuk dijadikan dough. Gunaan tepung yang kukuh akan menjadikan spine dapat bertahan lebih lama. Okey, macam tadi dough lurus tadi dia campur semua bahan. Okey. Dia campur semua bahan. Yang ni dia bagi spine tu naik dulu. Dia bagi yeast tu naik, baru dia pakai, dia tambah bahan. Okey. Seterusnya tengok. Okey, contoh langkah penyediaan dough sponge atau spine. Pertama, campurkan air, yeast, susu, tepung dalam mangkuk adunan. Okey, biarkan selama 5-8 minit. Okey, macam tadi yang tadi cikgu kata tadi, dough lurus kan, yang bawah tadi cikgu ada kata sikit, yeast tu masuk air dulu kan, bagi dia kembang sat, lepas tu baru kita campur bahan lain kan. Tapi untuk dough spine ni dia campur air, yeast, susu tepung dengan tepung. Dia dah campur siap dah. Jadi lepas tu kita biar asat. Okey. Lepas tu selepas sponge meningkat dan sebati, maksudnya dia dah naik dah. Tepung tu dia dah naik dah. Naikkan pedal mixer ke atas. Maksudnya kita dah gaul-gaul apa semua sampai bati. Kemudian baru kita naikkan dia punya itulah mixer tu, maksudnya angkat dia mixer tu lah kan. Tambahkan bahan seterusnya iaitu minyak, gula dan garam. Kalau kita tambah minyak, gula dan garam. Okey, tadi hanya kita masukkan tepung je tadi. Yeast, air, susu, tepung. 4 bahan tu. Kemudian yang ni boleh kita tambah minyak ke, nak tambah mancing ke, gula atau garam. Okey, kemudian yang langkah yang ketiga, adukkan kembali dough dengan memasukkan tepung sedikit demi sedikit sehingga dough menjadi kenyal dan elastik. Elastik tu maksudnya anjal lah. Okey, kemudian geliskan mangkuk dengan minyak masak dan meletakkan melekit. Maksudnya sini tak melekit lah, jangan melekit. Dough yang diuli dalam mangkuk tutup dengan pembalut plastik dan biarkan naik sehingga 2 kali ganda dalam saiz. Saiznya 2 kali ganda lah. Okey, kira-kira agak-agak dalam 1 jam. Okey. Kemudian apabila ia sudah kembang, tumbukkan dough ke bawah dan terbalikkan. Tumbukkan dough ke bawah dan terbalikkan ke sebelah bahagian lain pula. Uli dough dalam 1 atau 2 kali untuk menjadikan dough menjadi bola. Bahagikan dough pada separuh untuk membuat ia boleh dikawal. Maksudnya sini lepas dah kita tengok dia dah naik, maksudnya kita buang angin kan. Kalau kita tumbuk-tumbuk untuk buang angin, kemudian baru kita bentukkan jadi yang kecil kan, dough yang lebih kecil. Okay, kemudian kita tengok ini contoh pelangkah penyediaan dough. Kemudian kita tengok teknik penyediaan dough. Apa yang teknik yang selalu kita guna? Sebenarnya kita dah guna tapi kita tak tahu apa nama benda tu kan.
Okey, pertama. Teknik penyediaan roti. Pertama sekali menimbang scaling. Scaling tu maksudnya bahasa Inggeris lah. Kita timbang semua bahan-bahan untuk standard resipi. Mencampur adun, mixing, campurkan semua bahan, menguli atau kneading, uli dough sehingga menjadi kenyal dan elastik. Merehatkan atau resting, rehatkan dough selama 20 minit dengan kain lembap ataupun pembalut plastik. Kalau kata tak ada, lalu kita pakai plastik wrapping tu kan. Lepas tu membentuk shaping atau filling, membentuk dough ikut resepi. Panning maksudnya masukkan dough selepas membentuk dalam periuk. Maksudnya bila kita bentuk-bentuk tu kita bubur dalam bekas bekas kuning tu kan. Itu maksudnya panning lah. Proofing merupakan proses biarkan dough mengembang 2 kali ganda. Lepas tu bakar, baking. Bakar ni bakar dough ikut resepi lah. Ada setengah yang kena bakar guna suhu berapa-berapa tu kan. Jadi inilah dia punya ni. Seterusnya kita tengok prosedur penyediaan roti. Pertama sekali mencampur adun. Campur adun, kita campurkan semua bahan apa semua. Lepas tu kita adun sama ada kita ada secara manual. Adun boleh lakukan secara manual atau gunakan mixer. Kemudian bila dah kita adunkan semua bahan tu, kita campurkan bahan-bahan cair, betul tak? Kemudian kedua kita uli. Bila dah sebati apa semua, dough roti perlu diuli untuk memastikan gluten keanjalan yang seperti dough roti lah yang kita mau kan. Jadi bila dah adun, kita uli bahagian anjat. Menguli akan membuat dough yang lembut, licin, anjat dan yeast yang mengakibatkan roti menjadi berkilat dan gebu. Menguli boleh dilakukan dengan tangan atau mesin. Kalau kata kat sekolah kita guna tangan lah, kita tak uli guna mesin lah. Jika diuli dengan tangan mengambil masa kira-kira 15 hingga 20 minit. Jika anda menggunakan mesin, masa yang lebih pendek lah digunakan. Dough diuli boleh direnggangkan atau dinipiskan seperti roti canai. Jika dough yang diuli cukup, roti akan menjadi keras. Kemudian rehatkan dough kali pertama, proofing. Bila kita dah uli dah apa semua, kita rehatkan dulu dough sebelum kita nak bentuk kan. Lepas tu bila dah rehatkan, rehat ni selalunya kita akan kalau kata dekat kedai, mereka akan pakai mesin. Ada satu macam tempat lah yang kedap udara yang digunakan untuk rehatkan dough. Tapi kalau kita dekat sekolah, kita tak ada benda tu. Kita tutup dough tu dengan bekas yang kedap udara ataupun plastik supaya dough tu tak kering. Lepas tu dough tu tak boleh kena angin. Biarkan dough selama dalam 45 minit ataupun sehingga 2-3 kali ganda kembang ni kan. Kemudian make up ni bukan make up kat muka, tapi make up ni bermaksud kita sukat timbang dough mengikut bentuk yang dikehendaki. Kemudian rehat kali kedua. Bila kita dah bentuk, dah timbang, dah bentuk, kemudian kita rehat kali kedua dough tersebut. Kan? Kemudian glaze ni maksudnya menggunakan telur dicampur susu atau butter. Boleh juga digantikan dengan keju, kacang atau yang berkenaan lah. Maksudnya kita nak hiaskan atas tu kan. Kemudian kita bakar dalam suhu 180 hingga 200 darjah Celsius selama 20 minit gantung pada jenis roti. Roti dimasak sempurna akan menghasilkan roti yang berkilat dan gebu. Kemudian last sekali, membungkus. Untuk menghasilkan roti boleh bertahan lama. Lepas roti dibakar dan disejukkan, bungkus dengan bekas kedap udara ataupun pembalut plastik. Jika ia terdedah, roti akan menjadi kering. Yang ini adalah proses-proses semasa kita membuat roti ataupun bun lah. Tak kisahlah apa jenis bun sekalipun, selalunya memang benda ni kita akan buat. Cumanya yang kamu tak tahu apa istilah yang
yang diguna pakai. Selalu kita put dah je kita kata kan. Tapi kita tahu benda tu. Kita tahu proses tu. Cuma kita tak tahu macam mana, apa yang nama orang tu, benda ni nama apa, benda ni nama apa, yang tu kita tak tahu. Okay. Okay, nanti, okay. Sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat, kamu salin yang ni semua dalam nota kamu lah, buku latihan tu kan. Kemudian last sekali, okay, yang ini adalah soalan, soalan latihan. Okay, yang soalan latihan ni, tolong salin dan jawab dalam buku jugalah. Jadi bila dah salin semua, nanti cikgu akan semak. Okey. Kalau yang tu je lah untuk kita punya subjek masakan hari ni. Okey, kemudian minggu depan kalau kata tak ada apa, tengoklah kita akan buat yang task penerangan pula. Okay, kalau tak ada apalah. Okey, sekian saja cikgu punya kelas hari ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.